Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anda semua ke kelas PDPR online kita pada hari ini. Hari ini kita akan selambung bagi subjek sains tahun 4. Tajuk yang seterusnya adalah unit 3, haiwan. Adik-adik boleh buka buku teks muka surat 53. Okey, tajuk haiwan. Kita lihat dulu gambar yang ditunjukkan pada buku teks adik-adik. Kita dapati pada gambar ini terdapat pelbagai jenis haiwan sama ada yang berada di darat, berada di air dan juga haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Di sekeliling kita ada pelbagai jenis haiwan. Kesemua haiwan ini untuk hidup, haiwan ini perlu bernafas. Tak kiralah sama ada haiwan ini hidup di darat, hidup di air atau hidup di darat dan di air. Jadi, adakah semua haiwan dalam gambar ini bernafas dengan cara yang sama? Jelaskan. Jadi kita rasa haiwan ini boleh bernafas dengan cara yang sama ataupun tidak? Jadi setiap haiwan mempunyai cara bernafas yang tersendiri supaya bersesuaian dengan habitat haiwan itu hidup. Okey. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Kita akan mengenali organ pernafasan haiwan. Organ pernafasan haiwan boleh terbahagi kepada 4 jenis. Jenis organ pernafasan haiwan yang pertama adalah peparu. Jadi kebiasaannya haiwan yang tinggal di darat bernafas dengan menggunakan peparu. Sebagai contoh seperti lembu, ayam, kambing, burung dan sebagainya. Jadi haiwan ini bernafas dengan menggunakan peparu. Jadi contoh peparu kita boleh tengok pada peparu lembu ini. Ini dinamakan peparu. Boleh? Ini peparu lembu. Manakala ini pula adalah peparu ayam. Jadi kebiasaannya haiwan yang hidup di darat bernafas dengan menggunakan peparu. Kita pergi kepada organ pernafasan haiwan yang kedua, iaitu spirakel. Jadi spirakel, haiwan seperti serangga bernafas dengan menggunakan spirakel. Contohnya seperti belalang. Apa itu spirakel? Jadi spirakel ini adalah liang-liang pernafasan yang terdapat di dalam kutikel serangga. Kutikel serangga ni adalah bahagian kulit luar serangga tersebut. Jadi kita tengok pada gambar belalang ini. Pada badan belalang ini, kita nampak ada lubang-lubang di bahagian kutikel serangga ini. Jadi lubang-lubang itu adalah spirakel, yang mana itu adalah liang-liang pernafasan yang membolehkan serangga ini bernafas melalui liang-liang ini. Okey, kita pergi kepada yang ketiga adalah insang. Kebiasaannya, haiwan yang tinggal di air bernafas dengan menggunakan insang. Contohnya seperti ikan. Kita lihat insang ni ikan. Okay. Ni insang ikan. Kemudian ada insang ketam. Okay. Adik-adik boleh lihat di dalam buku teks adik-adik.
Jadi insang ni kebiasaannya adalah organ pernafasan untuk haiwan yang hidup di air. Seperti ikan, ketam, udang, sotong dan sebagainya. Organ pernafasan haiwan yang keempat adalah kulit lembap. Haiwan seperti cacing bernafas melalui kulit lembap. Jadi, kita lihat kepada gambar cacing ini, kita lihat kulit cacing ini adalah lembap. Kenapa kulit cacing ini lembap? Untuk membolehkan cacing ini bernafas melalui kulit lembapnya. Jadi, soalan cikgu, cuba adik-adik fikir. Apa yang akan berlaku kepada cacing sekiranya badan cacing itu kulit dia kering? Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Agak-agak cacing itu boleh bernafas ataupun tidak. Jadi adik-adik cuba fikir ya. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Aktiviti RIA. Kenali organ pernafasan ikan. Alat dan bahan. Pertama yang kita perlukan adalah ikan. Kedua, dulang spesimen. Sarung tangan. Forceps. Kanta tangan. Kertas A4. Dan pen penanda. Jadi aktiviti ini senang sahaja kalau nak buat. Langkah pertama, letakkan ikan segar di atas dulang spesimen. Langkah kedua, buka bahagian penutup insang dengan menggunakan forceps. Forceps ni macam penyepit gitulah. Ketiga, perhatikan insang ikan dengan menggunakan kanta tangan. Keempat, lakarkan insang pada kertas A4. Kemudian labelkan. Jadi aktiviti ni kita nak tengok organ pernafasan ikan. Bagaimana rupa bentuk insang ikan tu. Jadi bila kita dapat tengok insang ikan, adik-adik boleh cuba lakarkan gambar yang menunjukkan insang ikan. Tengok gambar yang keempat ni contoh yang contoh lakaran yang dibuat oleh murid dalam gambar ni. Boleh? Jadi persoalan dia, selain ikan, apakah haiwan yang juga bernafas dengan menggunakan insang? Apa dia? Seperti yang cikgu sebutkan pada awal tadi. Kan? Seperti ketam, udang, sotong dan sebagainya. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Apabila adik-adik dah belajar tentang 4 jenis organ pernafasan haiwan, adik-adik boleh kumpulkan haiwan-haiwan mengikut pengelasan berdasarkan organ pernafasannya. Jadi, cuba adik-adik perhatikan gambar yang menunjukkan ada 8 jenis haiwan yang berbeza organ pernafasannya. Jadi, cuba kenal pasti dulu haiwan apa yang ditunjukkan. Okey, pertama kita ada ketam, beluncas, berudu, cacing, lintah, kucing, kupu-kupu dan buaya. Okey, jadi ke-8 haiwan ini boleh dikelaskan mengikut organ pernafasannya, iaitu sama ada peparu, insang, kulit lembap dan spirakel. Jadi nak mengelaskan senang sahaja. Buat peta pokok. Letakkan dulu tajuk dia, organ pernafasan haiwan, dan dipecahkan kepada 4 kumpulan. Jadi, 4 kumpulan ini mewakili jenis organ pernafasan haiwan. Pertama, kumpulan pertama peparu,
kumpulan kedua insang, kumpulan ketiga kulit lembap, kumpulan keempat spirakel. Jadi daripada gambar ini, haiwan apa yang bernafas menggunakan peparu? Ni dia dah bagi. Contohnya seperti kucing dan buaya. Untuk haiwan yang bernafas menggunakan insang pula, contohnya seperti berudu dan ketam. Haiwan bernafas menggunakan kulit lembap, contohnya seperti cacing dan lintah. Dan akhir sekali, haiwan yang bernafas menggunakan spirakel seperti ulat beluncas dan kupu-kupu. Jadi boleh faham tak ni? Pengelasan. Okay? Pengelasan ni maknanya kita kumpulkan sesuatu benda itu mengikut persamaan dan perbezaan yang kita kenal pasti pada benda tersebut. Kemudian kita letakkan dalam kumpulan yang betul. Okey, seterusnya. Cuba kamu kelaskan haiwan-haiwan di bawah pula mengikut organ pernafasannya. Jadi untuk kambing dulu. Okey, kambing. Organ pernafasan kambing adalah pada kumpulan yang mana? Adakah peparu, atau insang, atau kulit lembap, atau spirakel? Boleh? Okey, kambing adalah menggunakan peparu. Okey, udang menggunakan insang. Pacat menggunakan kulit lembap. Semut bernafas menggunakan spirakel. Okey, boleh faham. Seterusnya, hidup di darat dan di air. Jadi kita tengok kepada penceritaan tentang haiwan yang hidup di air. Pada suatu petang, katak dan ikan berbual-bual di dalam sebuah kolam. Wah, seronoknya kamu katak. Boleh hidup di darat dan di air. Semasa di darat, saya bernafas dengan menggunakan peparu. Semasa di air pula, saya bernafas dengan menggunakan kulit lembap. Okey, jadi kita lihat ditunjukkan pada gambar ini adalah organ peparu bagi katak. Jadi apabila katak ini berada di darat, katak bernafas dengan menggunakan peparu. Sebaliknya, apabila katak ini masuk ke dalam air, katak akan bernafas dengan menggunakan kulit lembap. Okey. Seterusnya. Patutlah saya hanya boleh hidup di air sahaja kerana saya hanya ada satu organ pernafasan, iaitu insang. Jadi ini insang ikan. Jadi, untuk pengetahuan adik-adik, terdapat juga haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Kita lihat kepada info sains. Selain katak, haiwan lain yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan ialah Cecilia dan salamander atau newt yang bernafas melalui peparu dan kulit lembap. Untuk Cecilia, hidup di kawasan tropika, manakala salamander atau newt tidak terdapat di negara kita. Haiwan ini hanya hidup di kawasan beriklim sejuk dan sederhana. Jadi, apa itu Cecilia? Ini contoh gambar haiwan Cecilia. Ini pula adalah salamander atau newt. Jadi, ada 3 haiwan yang kita ketahui bernafas dengan menggunakan lebih dari
pada satu organ pernafasan, iaitu haiwan tersebut adalah katak, sesilia dan salamander atau newt. Berdasarkan perbualan antara ikan dengan katak, apakah yang dapat kamu rumuskan tentang organ pernafasan bagi sesetengah haiwan? Seperti yang cikgu bagi tahu tadilah. Terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Seterusnya, kita masuk kepada haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Tahukah kamu ada haiwan yang mempunyai tulang belakang dan haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang? Mari kita lihat kepada gambar yang menunjukkan dua jenis haiwan ini. Hai, saya cacing. Hai, saya ular. Jadi, apakah perbezaan antara haiwan-haiwan di atas? Perhatikan struktur di bawah. Jadi daripada gambar ini kita dapat melihat bahawa untuk cacing tidak mempunyai tulang belakang atau tiada tulang belakang. Manakala ular pula mempunyai tulang belakang. Okay, boleh nampak tak adik-adik? Boleh? Ada haiwan yang tiada tulang belakang, ada haiwan yang ada tulang belakang. Jadi, ular ialah contoh haiwan vertebrata kerana mempunyai tulang belakang. Manakala cacing pula ialah contoh haiwan invertebrata kerana tidak mempunyai tulang belakang. Jadi, apakah maksud haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata? Jadi nak ingat senang saja kan. Vertebrata, haiwan yang ada tulang belakang. Invertebrata, haiwan yang tiada tulang belakang. Jadi ini maksud vertebrata dan invertebrata. Kita pergi kepada muka surat seterusnya yang menunjukkan contoh haiwan vertebrata dan contoh haiwan invertebrata. Jadi haiwan vertebrata ini maksud dia apa tadi? Maksud dia mempunyai tulang belakang. Jadi contoh dia adalah seperti kuda. Kan? Mana tulang belakang kuda? Ini dia. Tulang belakang kuda. Okey, seterusnya burung. Burung ada tulang belakang. Kemudian ikan. Ikan ada tulang belakang. Katak ada tulang belakang. Kura-kura juga ada tulang belakang. Jadi, haiwan yang mempunyai tulang belakang dikenali sebagai haiwan vertebrata. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya, haiwan invertebrata. Contohnya seperti belalang. Okey, belalang, cacing, udang, lebah, nyamuk. Kita dapati pada rangka haiwan tidak terdapat tulang belakang. Maknanya tiada tulang belakang. Boleh? Jadi, haiwan-haiwan yang tiada tulang belakang dikenali sebagai haiwan invertebrata. Boleh? Jadi, selain daripada contoh yang ditunjukkan dalam buku teks, terdapat banyak lagi contoh haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata yang lain. Okey. Seterusnya, ciri-ciri khusus haiwan vertebrata. Jadi, selain organ pernafasan, cara pembiakan, litupan badan dan habitat juga ialah ciri-ciri khusus yang boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. Berdasarkan ciri-ciri khusus tersebut, haiwan vertebrata boleh dikelaskan kepada mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Maksud daripada penerangan ayat ini adalah
Haiwan vertebrata boleh dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu haiwan mamalia, haiwan amfibia, haiwan reptilia, haiwan burung dan ikan. Boleh? Kita pergi kepada mamalia. Apa itu mamalia? Okey, mamalia. Mamalia adalah haiwan yang mempunyai ciri seperti berikut. Organ pernafasan peparu, cara pembiakan melahirkan anak, litupan badan berbulu halus, habitat di darat. Contohnya adalah seperti rusa dan kucing. Okey, untuk kelas haiwan amfibia pula. Apakah haiwan amfibia? Ciri haiwan amfibia adalah organ pernafasan, peparu dan kulit lembap, cara pembiakan bertelur, litupan badan kulit lembap, habitat darat dan air. Contohnya seperti haiwan katak dan sesilia. Kita pergi kepada haiwan jenis ikan pula. Haiwan jenis ikan, apakah ciri-ciri dia? Pertama, organ pernafasan insang, cara pembiakan bertelur, litupan badan bersisik, kemudian habitat di air, hidup di air. Contohnya seperti ikan puyuh, ikan emas dan macam-macam lagi jenis ikan. Kemudian, untuk haiwan jenis burung pula. Apakah ciri haiwan jenis burung? Ciri-ciri dia adalah organ pernafasan peparu, cara pembiakan bertelur, litupan badan berbulu pelepah. Berbulu pelepah ni maknanya bulu burung itu adalah bulu pelepah. Ada pelepah dia. Okey, kemudian habitat darat. Contohnya ayam, burung bangau, itik dan sebagainya kan. Maknanya macam mana kita nak tahu haiwan itu burung? Dia ada ciri-ciri yang disebutkan tadi tu. Ada 4 ciri yang disebutkan tadi. Kemudian haiwan jenis reptilia pula. Ciri-ciri haiwan reptilia. Ciri-ciri haiwan reptilia. Pertama, organ pernafasan peparu. Kedua, cara pembiakan bertelur. Litupan badan bersisik atau berkulit keras. Dan habitat kebanyakannya hidup di darat. Ada juga yang hidup di air. Biasanya haiwan reptilia ini kebanyakannya hidup di darat. Contohnya macam buaya kura-kura. Jadi untuk buaya dan kura-kura ni, kebanyakan daripada masa dia hidup, dia banyak meluangkan masa di darat berbanding di air. Biasanya haiwan seperti kura-kura dan buaya, kalau dia masuk ke air hanya untuk cari makanan saja. Tapi kalau untuk tempat tinggal dia, biasanya haiwan ini menghabiskan banyak masa hidup di darat. Okey, kita pergi kepada info sains. Paus. Okey. Jadi, paus hidup di laut tetapi dikelaskan sebagai haiwan mamalia kerana dapat melahirkan anak dan bernafas dengan menggunakan peparu. Jadi, kebanyakan haiwan mamalia adalah hidup di darat. Tetapi berbeza dengan ikan paus. Jadi ikan paus ini mempunyai ciri-ciri mamalia seperti dia melahirkan anak dan bernafas dengan menggunakan peparu. Yang mana dua ciri ini sama dengan haiwan mamalia punya ciri. Jadi paus adalah haiwan mamalia yang hidup di air atau laut. Seterusnya kita tengok persoalan yang
utarakan pada kotak ini. Mengapakah ikan lumba-lumba kerap naik ke atas permukaan air walaupun habitatnya di dalam air? Jadi adik-adik rasa ikan lumba-lumba ini tergolong dalam jenis haiwan yang mana? Sama ada mamalia, amfibia, ikan, burung atau reptilia? Ya, ikan lumba-lumba adalah tergolong dalam kumpulan haiwan mamalia. Okey? Jadi ikan lumba-lumba ni sama dengan ikan paus, mamalia yang hidup di air. Seterusnya, kelawar. Okey, kita lihat pula kelawar. Kelawar ialah haiwan mamalia yang dapat terbang dan tidak dikelaskan sebagai burung. Persoalannya, kenapa kelawar tidak dikelaskan sebagai burung? Kerana kelawar membiak dengan cara melahirkan anak, kan? Dan kelawar mempunyai litupan badan tidak berbulu pelepah. Maknanya, kalau burung, mesti litupan badan dia berbulu pelepah. Tetapi kelawar ini, walaupun dia ada sayap, tapi bukan litupan badan jenis berbulu pelepah. Boleh? Okey. Kemudian, info sains yang seterusnya, platypus. Platypus ialah haiwan mamalia yang unik kerana platypus bertelur tetapi menyusukan anaknya. Platypus menghabiskan masanya lebih lama di air berbanding dengan di darat. Jadi, platypus adalah haiwan mamalia yang bertelur tetapi menyusukan anak. Kerana kita tahu, untuk haiwan yang melahirkan anak, selalunya haiwan yang melahirkan anak akan menyusukan anak dia. Contoh, kalau kita tengok kucing, bila kucing melahirkan anak, mesti ibu kucing akan menyusukan anak dia. Betul tak? Kalau kita tengok ayam, ayam bertelur. Jadi, bila anak ayam sudah menetas, kita dapati anak ayam, maknanya ibu ayam tidak menyusukan anak dia. Kan? Maknanya, haiwan yang melahirkan anak, menyusukan anak, manakala haiwan yang bertelur tidak menyusukan anak. Jadi, keadaan ini tidak terpakai untuk platypus kerana walaupun platypus membiak dengan cara bertelur, tetapi platypus menyusukan anak dia. Boleh? Jadi, ini adalah contoh pengecualian haiwan mengikut jenis dia, kan? Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Aktiviti RIA. Kelaskan haiwan vertebrata. Alat dan bahan, kad gambar haiwan, kad manila dan pen penanda. Langkah-langkah dia. Bina satu jadual pengelasan haiwan vertebrata mengikut kreativiti kamu, kemudian lantik seorang wakil kumpulan untuk digantungkan kad gambar haiwan tanpa dia melihatnya. Langkah kedua, wakil kumpulan tersebut perlu bertanya tentang ciri khusus haiwan vertebrata seperti cara pembiakan, organ pernafasan, litupan badan dan habitat kepada rakan yang lain. Rakan-rakan hanya dibenarkan menjawab ya atau tidak. Jadi ini aktiviti. Ada lagi langkah dia. Selepas soal jawab, murid tersebut perlu meneka kelas haiwan vertebrata bagi kad gambar haiwan yang digantungkan padanya. Jika jawapan betul, murid berkenaan akan melekatkan kad gambar tersebut pada jadual pengelasan haiwan vertebrata di hadapan kelas.
Jika jawapan salah, murid berkenaan boleh bertanyakan soalan tambahan tentang ciri-ciri lain haiwan vertebrata dengan bimbingan guru. Jadi aktiviti ini hanya boleh dilakukan secara berkumpulan sahaja, kan? Seterusnya, santai sains. Okey. Yang ini adik-adik boleh cuba buat di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di rumah, kan? Kalau tak ada bahan-bahan yang disebutkan, boleh guna apa sahaja mengikut kreativiti adik-adik. Okey, santai sains membuat kad sinar X rangka haiwan. Langkah-langkah: hasilkan perhiasan berbentuk kad sinar X rangka haiwan vertebrata mengikut kreativiti kamu. Gunakan cardboard hitam, putih kapas atau bahan terpakai yang lain seperti tali, benang, gam dan gunting. Jadi, senang sahaja. Kena sediakan cardboard hitam, kemudian gunakan apa-apa sahaja bahan-bahan yang terpakai dan cuba buat rangka sinar X haiwan vertebrata. Seperti contohnya yang kita tengok, ini adalah rangka untuk ikan lumba-lumba. Ini adalah rangka untuk arnab. Dan boleh buat lagi rangka untuk haiwan vertebrata yang lain. Yang ni, kalau adik-adik nak buat, boleh buat di rumah. Okey, refleksi minda. Kita dah habis untuk tajuk haiwan dan kita nak lihat balik apa yang telah kita pelajari bagi tajuk haiwan. Okey, pertama, kita telah belajar haiwan bernafas dengan menggunakan organ seperti peparu, insang, kulit gelap dan spirakel. Kemudian, pengelasan haiwan mengikut jenis organ pernafasan adalah seperti yang berikut. Okey, macam tadilah kan? Ada peta pokok, kemudian haiwan dikelaskan mengikut organ pernafasan haiwan. Haiwan yang bernafas menggunakan peparu, satu kumpulan. Haiwan yang bernafas menggunakan insang. Haiwan bernafas menggunakan kulit lembap. Dan haiwan yang bernafas menggunakan spirakel. Kemudian, terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan seperti katak. Kebiasaannya, haiwan ini boleh tinggal di dua habitat yang berlainan. Katak bernafas dengan menggunakan peparu ketika berada di darat. Ketika berada di air pula, katak bernafas dengan menggunakan kulit lembap. Boleh? Kemudian, kebat. Ni kebat. Kalau lambang otak ni maknanya kebat lah. Katakan ada situasi, seorang penyelidik haiwan telah menemukan satu spesies haiwan baharu di sebuah hutan. Walau bagaimanapun, dia tidak mengelaskan haiwan tersebut sama ada dalam kumpulan mamalia, burung, ikan, reptilia atau amfibia. Mengapa? Mengapa? Cuba fikirlah. Seterusnya yang keempat, haiwan vertebrata ialah haiwan yang bertulang belakang seperti kuda dan ikan. Jadi ini adalah contoh haiwan vertebrata. Kemudian kelima, haiwan invertebrata ialah haiwan yang tidak bertulang belakang seperti lipas dan cacing. Kemudian haiwan vertebrata dikelaskan kepada mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Kemudian kita lihat kepada ciri-ciri khusus haiwan vertebrata adalah seperti yang berikut. Untuk haiwan vertebrata kelas mamalia, ciri khusus dia adalah bernafas menggunakan peparu, membiak dengan cara melahirkan anak, litupan badan berbulu halus dan habitat di darat. Kemudian, kelas haiwan reptilia pula bernafas menggunakan peparu, membiak dengan cara bertelur, mempunyai litupan badan bersisik atau berkulit keras dan habitatnya kebanyakannya di darat.
Kemudian kelas haiwan amfibia bernafas menggunakan peparu dan kulit lembap, membiak dengan cara bertelur, litupan badan kulit lembap dan habitatnya adalah darat dan air. Seterusnya, kelas haiwan burung bernafas menggunakan peparu, membiak dengan cara bertelur, litupan badan berbulu pelepah. Jadi, untuk burung mesti litupan badan dia berbulu pelepah dan habitatnya adalah di darat. Untuk kelas haiwan ikan, bernafas menggunakan organ pernafasan insang, kemudian membiak dengan cara bertelur dan mempunyai litupan badan bersisik dan habitatnya adalah di air. Boleh? Jadi, kelas haiwan, mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan ini adalah kelas haiwan yang khusus untuk haiwan vertebrata sahaja. Kalau haiwan invertebrata tidak dikelaskan pada mana-mana kelas haiwan ini. Faham? Contohnya lah, kalau kita kata udang. Udang vertebrata atau invertebrata? Udang adalah invertebrata. Bila udang invertebrata, walaupun udang mempunyai insang, udang bertelur, tetapi disebabkan dia tak ada tulang belakang, udang tidak boleh termasuk dalam kelas haiwan ikan. Sebab kelas haiwan ini hanya khusus untuk haiwan vertebrata sahaja. Okey, seterusnya adalah latihan sains yang mana adik-adik boleh buat di dalam buku latihan sains. Seperti biasa, adik-adik boleh jawab semua soalan ini di dalam buku latihan sains. Adik-adik salin soalan dan tuliskan jawapan. Boleh? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soalan yang berkaitan dengan tajuk haiwan yang kita belajar pada hari ini. Cikgu harap adik-adik boleh memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya, selamat belajar. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Cikgu supaya adik-adik akan dapat mengikuti kelas yang seterusnya. Dan tekan butang loceng supaya adik-adik tidak terlepas video baru yang cikgu akan muat naik ke dalam channel ini. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.